Semoga ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita merupakan ilmu yang penuh dengan barakah, yang menjadi nur menerangi perjalanan hidup kita, yang membawa kepada perlindungan Allah untuk kita sepanjang hidup di dunia ini sampailah saat kita kembali kepadanya pada hari perhitungan nanti. Dengan niat dan doa yang demikian, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, malam ini Allah anugerahkan kita kesihatan tubuh badan, keutuhan iman, kelapangan masa sehingga dapat kita bertemu alhamdulillah untuk kita meneruskan kuliah kita di dalam memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dalam rangka melihat kisah Nabi Adam alaihi salam seperti mana yang termaktub di dalam surah Al-Baqarah. Minggu lalu kita telah membaca ayat yang berapa tuan-tuan? 33, 34, 35 pun kita dah sentuh juga, ya. Baik. Sebelum kita meneruskan pada malam ini dengan bahagian yang berikutnya, saya ingat nak jawab sedikit ada beberapa pertanyaan yang diajukan selepas kelas minggu lepas. Ini pertanyaan yang dapat dalam Facebook lah. Ada yang mengajukan soalan, Ustaz, minggu lepas kan kita bincang tentang sujud dan kita telah menegaskan bahawa dalam Islam di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah, sujud kepada selain daripada Allah semuanya haram, tidak dibenarkan. Telah kita huraikan minggu lepas dan huraian selanjutnya lebih terperinci. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian boleh jumpa dalam Facebook saya. Kita katakan kalau sujud itu dibuat kepada selain daripada Allah dengan niat untuk beribadah mempertuhankan Dia, maka dosanya terus dosa kufur, terkeluar daripada Islam, sebab yang hanya layak disembah hanya Allah. Kalau sujudnya itu kepada selain daripada Allah, tujuannya bukan mempertuhankan Dia, semata-mata menghormatinya, semata-mata memuliakannya, maka para ulama mengatakan hukumnya haram. Ramai daripada para ulama mengatakan termasuk al-kabair, dosa-dosa besar, tetapi tidak sampai kepada peringkat kufur. Jelas? Baik. Lalu kemudian ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana ya? Ada sebahagian budaya, sebahagian masyarakat, dia kalau jumpa tanda hormat dia tunduk. Orang apa tu? Orang Jepun katalah. Tunduk, ya kan? Itu bagaimana? Katalah kalau orang Jepun masuk Islam, ataupun kita orang Islam pergi Jepun, boleh buat atau tak boleh buat? Baik, begini tuan-tuan, yang namanya sujud, para ulama sepakat mengatakan kalaulah sujud itu apabila kita ini manusia meletakkan tubuh kita rendah sampai mencecah bumi, letakkan tangan, letakkan wajah kita sampai ke bumi, sampai ke lantai. Kalau cara macam itu, semua orang ulama sepakat mengatakan itu sujud, confirm.
Maka kalau sujud seperti itu kepada seseorang selain daripada Allah, hukumnya tak boleh. Baik. Tapi sama ada kalau tunduk tetapi tidak sampai meletakkan tubuh di atas lantai ataupun di atas bumi, seperti mana yang kita lihat orang Jepun lakukan, itu nama sujud ke tidak? Maka ulama beza pandangan. Kita tak terus mengatakan ya, kita tidak terus mengatakan tidak. Tapi kalau kita baca dalam kitab-kitab tafsir, ada segelintir para ulama yang mengatakan sujud itu termasuk apa yang disebut dalam bahasa Arab sebagai inhina. Inhina itu maknanya tunduk. Wah, pen baru kan. Ini baru boleh nampak. Whiteboardnya pun macam baru lah, tinggi gitu. Tak mana kita tadi sujud ya. Kita kata kalau yang letak tubuh, wajah, tangan atas bumi, cecah lantai, itu semua orang sepakat itu sujud. Tapi yang namanya tunduk, itu nama sujud ataupun tidak, itu ulama beza pandangan. Dari segi bahasa, perbuatan itu lebih dikenali sebagai inhina. Inhina dalam bahasa Arab, tunduk. Kalau bahasa Inggris apa ini? Bow. Kalau itu bow. Bow. Kalau yang sujud letak bawah sekali namanya apa? Prostrate. Prostrate. Nah, ulama beza pendapat. Kalau yang namanya inhina, bow, tunduk tapi tak sampai peringkat lantai, itu dinamakan istilah sujud juga ataupun tidak? Maka kalaulah sebahagian ulama tadi berpendapat bahawa inhina ini termasuk kategori sujud, maka ikut pandangan mereka haram, walaupun setakat hormat. Tetapi yang saya perhatikan setelah ditanya soalan itu, saya cari bahannya, saya dapati kebanyakan ulama tidak menganggap inhina bau itu sebagai sujud. Maka bagi ulama yang mengatakan tunduk kalau tak sampai peringkat ke lantai itu bukan sujud, bagi mereka kalau niatnya untuk menghormati tidak menjadi masalah. Boleh faham itu? Jelas? Ya. Jadi kalau misalkan kita ini mungkin kerana sesuatu keperluan, sama ada pekerjaan, perniagaan, kita jumpa dengan orang Jepun, jumpa dengan dia pun tunduk. Kalau kita tak tunduk kan sebagai satu rasa tanda tidak hormat, tidak membalas penghormatan dengan penghormatan. Boleh menjejas perniagaan, boleh menjejas pekerjaan kita, boleh menjejas persahabatan kita, malah boleh menjejas nama baik kita. Maka tunduklah sebagai tanda hormat. Sebab ramai ulama mengatakan setakat tunduk begitu tidak dianggap sebagai sujud, lebih dikenali sebagai inhina. Tapi kalau kita dengan kita bukan orang Jepun, kita orang Melayu. Orang Melayu ada budaya tunduk. Bila jumpa, tak ada kan? Assalamualaikum. Tak ada kan? Kita orang Melayu, tak ada. Maka oleh kerana tidak ada, jangan action nak buat, ngada-ngada nak buat. Jumpa pakcik, Assalamualaikum pakcik. Sebab apa? Walaupun kebanyakan ulama mengatakan itu tidak termasuk dalam bab sujud, tetapi kita nak lepas keluar daripada masalah khilaf. Ya kan? Senang kita, benda tak perlu kita nak buat. Tujuannya apa? Benda tak ada dalam kebiasaan kita, kita nak ada-adakan. Tujuannya apa? Padahal masih ada segelintir ulama yang mengatakan ada problem tu, walaupun bukan dalam bentuk sujud sampai dengan lantai. Betul tak? Okey? Boleh faham ni? Ya? Baik. Soalan yang berikutnya, ada yang bertanya. Kita kata kemarin, kita sentuh sedikit tentang bab sujud dalam solat. Anggota tubuh badan yang wajib menyentuh lantai dalam sujud solat kita, selain daripada kedua belah tapak tangan, kedua belah lutut, kedua belah ujung kaki kita,
termasuklah juga wajah kita, iaitu hidung dengan dahi. Saya pesan kemarin, kalau bila solat pakai songkok jangan segan nak cakap kata ni, jangan kolok tutup terus begini. Bila sujud tak kena dahinya. Kalau ikut dalam fikih mazhab kita, tidak sah sujud seperti itu, sebab tak ada dahi yang kena. Lalu ada orang wanita yang bertanya, bagaimana Ustaz kita orang wanita, kata dia. Orang wanita kalau salat pakai telekung, kadang-kadang telekungnya sampai apakah itu menyebabkan sujudnya tidak sah sampai situ? Ya kan? Telekung itu yang macam-macam lah. Agaknya yang masukkan kalau sampai ke bawah tu telekung Fir'aun. Saya pernah dengar orang cakap, jangan marah bu ya, ada pesen yang itu kan, ada yang atas, ada yang ada jambul sikit macam topi, ada yang begitu. Saya pernah dengar orang kata itu pesen Fir'aun, kata dia. Auzubillah, ada orang solat kata tu pesen Fir'aun. Whatever pesen lah, pesen apa pun, jangan sampai dahi tidak kena tempat sujud langsung. Nah, bila kita kata dahi mesti cecah tempat sujud, apakah maksud kita ke semua dahi? Tuan-tuan, semua dahi mesti kena tempat sujud? Jangan tanya orang perempuan dulu lah, ni kalau orang lelaki. Cuba tuan-tuan bayangkan tuan-tuan solat sujud, apakah maksudnya ke semua dahi kita wajib sentuh tempat sujud? Tak. Kalau semua maknanya kena gelek-gelek kepala gitu, boleh nak kenakan semua. Dahi kita kan daripada sini sudah dahi. Ya dah. Maksud dahi mesti sentuh ialah sekadar sebahagian, kalau dapat sentuh cukup. Yang tak boleh ialah kalau langsung tak ada bahagian dahi ini yang kena. Jadi kalau orang wanita pakai telekung apapun pesennya, yang bulat ke, yang ada tajamnya ke, yang terus sampai sini ke, sekurang-kurangnya kalau ada sebahagian dahinya kena tempat sujud sudah cukup. Ibu-ibu agak-agak ada tak pesen telekung kalau pakai langsung tak ada dahinya yang kena rantai? Ada? Saya tak rasa ada lah. Sebab kalau yang rendah pun sekurang-kurangnya kening ini, antara dua kening itu takkan tutup dengan telekung. Ada pakai telekung tutup sampai kening pun tutup juga? Tak ada, saya rasa kan. Mesti atas kening. Bila atas kening, letakkan dahi di lantai, sekurang-kurangnya ada bahagian kening dengan bahagian antara dua kening itu yang kena tempat sujud. Cukup tak? Cukup. Alhamdulillah, jangan nyusah-nyusahkan diri. Ya kan? Baik, wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya dah rancang ada benda nak sampaikan, lupa pula dah. Tak apalah, kita balik pada ayat yang kita baca kemarin. Kita baca sampai ayat yang ke-35. Ayat 35. Kan kita kata kemarin Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat 35 surah Al-Baqarah, wa qulna, dan kami berkata, yakni Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, tinggallah engkau wahai Adam dan juga istrimu itu di dalam syurga. Ingat tak persoalan yang kemarin kita bincangkan? Jadi masalahnya Nabi Adam mula masuk syurga satu orang ke, ataupun mula masuk syurga dah dengan isteri? Kan? Dan kita kata kemarin ada dua pandangan. Satu pandangan mengatakan Nabi Adam itu masuk syurga seorang mula-mula, kemudian dalam syurga sunyi. Bila rasa sunyi, akhirnya satu masa tertidur, bangun-bangun tidur, tengok sebelahnya ada seorang wanita, dijadikan oleh Allah daripada tulang rusuknya sebagai teman. Itu namanya Hawa. Kalau ikut pada kisah tersebut, pandangan yang pertama ulama mengatakan Nabi Adam alaihissalam mula masuk syurga seorang. Dalam syurga baru dikurniakan isteri dan pasangan. Ada pandangan kedua,
Berdasarkan ayat yang kita baca ini, Allah kata, kami berkata kepada Adam, engkau tinggallah dalam syurga bersama istrimu. Nampak tak? Kemudian sambungannya, wa kula minha, dan kamu berdua makanlah daripada syurga itu nikmat ragadan, seenak-enaknya, sesuka-sukanya. Ya, haitsu syi'tuma, ikut mana sahaja yang kamu inginkan. Jadi kalau ikut ayat ini, Allah perintahkan kedua-duanya masuk syurga, kedua-duanya tinggal dalam syurga, kedua-duanya makanlah apa mereka hendak dalam syurga. Maka ada pandangan ulama mengatakan Nabi Adam alaihi salam masuk syurga itu sudah berdua. Ada dua pandangan terpulang kepada kita. Ini bukan termasuk dalam bab pokok akidah, tidak merosakkan akidah kita. Sama ada kita nak berpegang dengan pendapat pertama mengatakan Nabi Adam masuk seorang diri terlebih dahulu, ataupun pendapat kedua mengatakan masuk-masuk sudah dua orang. Kalau saya secara pribadi, saya katakan kemarin, saya cenderung dengan pendapat bahawa Nabi Adam alaihi salam masuk syurga sudah berdua. Sebab berdasarkan ayat yang kita baca ini, jelas kata Allah, masuklah kamu berdua dalam syurga. Mana dasarnya ni? Yang ada cerita bahawa Nabi Adam dalam syurga seorang diri, rasa sunyi dan sepi, lalu tidur pada satu hari, bangun-bangun di sisi sudah ada isteri. Wah, untung seuntung-untungnya. Ya kan? Datang daripada mana? Sebab ada riwayat. Ada riwayat yang ceritakan, riwayat ini diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, antaranya ya Imam Tabrani, antaranya Ibnu Jarir, antaranya Ibnu Asakir, antara ulama hadis. Mereka ini meriwayatkan masing-masing daripada orang berkenaan, dengar cerita daripada orang berkenaan, dengar cerita daripada orang berkenaan, dan satu orang dengar satu orang. Mungkin Tabrani ada dia punya saluran dia, Ibnu Jarir ada saluran dia, Ibnu Asakir ada salurannya, sampailah kepada sahabat Nabi. Ada riwayat yang sampai kepada Abdullah Ibnu Abbas. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini ialah seorang sahabat Nabi yang memang dikenali sebagai pakar Al-Quran, pakar tafsir Al-Quran di kalangan sahabat Nabi. Ada yang mengatakan ada daripada riwayat ini sampai kepada seorang sahabat yang lain, yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud, juga seorang sahabat Nabi yang besar, di antara tokoh-tokoh ilmu di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini, sahabat-sahabat ini menceritakan bahawa Nabi Adam alaihi salam itu tinggal dalam syurga seorang diri, macam kita kata tadi lah. Tinggal dalam syurga seorang diri, merasakan nikmat, makan apa sahaja boleh, satu masa tertidur. Lalu Allah jadikan daripada tulang rusuknya seorang wanita menjadi pasangan dan istrinya. Bila dia bangun daripada tidur, dia ternampak dan terlihat ada istri ataupun wanita yang kita kenali sebagai Hawa. Jadi ada riwayat. Nampak tak? Riwayat ini mengatakan menunjukkan Nabi Adam masuk seorang, kemudian ada istri dalam syurga. Ayat kita baca menunjukkan Allah dah perintahkan kedua-duanya masuk syurga, ya kan? Nah, sebab itu kita katakan para ulama ada dua pandangan. Ada ulama yang berpegang dengan ayat ini, tapi ada ulama yang berpegang dengan hadis ini. Tidak menjadi masalah, sebab akhirnya yang hanya mengetahui mana yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
nanti kita masuk kubur, agak-agak dalam kubur, Mungkar Nakir tanya tak? Patris, soalan pertama, Nabi Adam masuk syurga seorang-seorang ke dah berdua? Tak ditanya. Dalam mahkamah Allah tidak ditanya itu. Akan ditanya siapa Tuhan yang kamu sembah? Ya. Akan ditanya bagaimana kamu mentaati perintah Allah? Ya. Sama ada malaikat, sama ada Nabi Adam masuk syurga seorang ke, berdua ke, itu adalah sesuatu yang diberitahu oleh Allah untuk kita ambil pengajarannya, tetapi tidak perlu kita bergaduh dan mempersoalkan perinciannya, detailnya tak banyak. Kita baca ya, almarhum Profesor Hamka dalam tafsir beliau yang sangat masyhur, yaitu tafsir Al-Azhar, bila membicarakan ayat surah Al-Baqarah mengenai kisah Nabi Adam, dia kata, kita tidak menafikan ada riwayat ini, dan kita boleh kaji, kita boleh persoalkan ini riwayat ni kuat ke tak kuat ke, sahih ke tak sahih, itu kita boleh bincang. Tapi beliau kata, oleh kerana cerita yang disampaikan dalam riwayat ini berbeza daripada yang zahir ayat Allah, maka dia kata kat sini ada kemungkinan, kalaupun seandainya riwayat ini sahih, tetapi beliau kata macam mana kita nak sesuaikan dia? Quran kata masuk seorang, sini kata Quran kata masuk berdua, ini kata masuk seorang. Profesor Hamka mengatakan ini berkemungkinan termasuk dalam kisah-kisah yang saya nak katakan kemarin. Apa dia, tuan-tuan ingat lagi tak perkataannya? Isra'iliyat. Dalam bahasa Arab, Isra'iliyat. Iliyat. Apa itu Isra'iliyat? Daripada perkataan Israel. Tuan-tuan, Bani Israel merupakan satu umat yang telah Allah berikan kemuliaan dan keistimewaan. Keistimewaan yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel ialah bahawa Allah utus kepada mereka ramai nabi-nabi dan rasul-rasul. Nabi Musa, Nabi Isa, kita bacalah, ramai betul. Dan nabi-nabi serta rasul-rasul ini sebahagiannya membawa kitab. Nabi Musa alaihi salam Allah utus bersama kitab kan? Kitab apa? Taurat. Nabi Isa juga dengan Bani Israel. Nabi Isa Allah utus juga membawa kitab. Kitab apa? Sebab itu ada istilah dalam agama kita menyebut umat-umat yang terdahulu itu yang beriman dengan nabi-nabi yang membawa kitab daripada Allah, kita istilahkan umat-umat itu sebagai ahlul kitab. Betul tak? Sampai sekarang kita boleh katalah mereka yang percaya dengan kitab Taurat, percaya dengan kitab Injil sebagai ahlul kitab. Itu keistimewaan Bani Israel. Rasul-rasul yang ramai Allah utuskan di kalangan mereka dengan kitab-kitab yang Allah turunkan. Tetapi dalam ajaran Nabi mereka juga, dalam kandungan kitab-kitab yang ada, itu termasuk juga kisah-kisah dan cerita-cerita yang tertentu. Macam dalam Al-Quran kan ada cerita-cerita Nabi-Nabi, ya kan? Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil ada kisah-kisah juga yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cumanya kita diberitahu bahawa kitab Taurat dan kitab Injil itu tidak dipelihara oleh Allah kesemuanya. Kita percaya bahawa ada sebahagian kandungan Taurat dan juga sebahagian kandungan Injil yang telah diubah suai.
yang telah dipokok tambah, ya kan? Kitab yang dijamin oleh Allah dipelihara hanyalah Al-Quranul Karim. Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah jamin, sesungguhnya kamilah yang turunkan Al-Quran ini dan kamilah yang akan pelihara Al-Quran. Tapi kitab terdahulu tak ada jaminan. Dan kita percaya banyak sudah dipokok tambah, dikurang mana yang mereka ingin kurangkan, diubah, ditukar kandungannya. Jadi kita tidak pasti akhirnya dalam kitab-kitab ini mana yang masih original, mana yang sudah ditambah. Kisah-kisah yang ada dalam cerita-cerita Bani Israel ini yang disampaikan dan dipegang oleh ahli kitab, sama ada yang ada mereka kata ada dalam kitab Taurat ataupun ada dalam kitab yang mereka sebut sebagai Injil ataupun di mana sahaja, kisah-kisah nabi-nabi yang terdahulu yang mereka pegang dan mereka sampaikan itu dinamakan sebagai Israiliyat. Cerita-cerita yang dipegang, yang diyakini oleh ahli kitab. Sumber perkataan Israiliyat daripada Bani Israel. Nah, cabarannya ialah apabila kita membaca Al-Quran, Quran juga ada kisah-kisah yang disebut oleh Allah dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang disebut dalam Quran kita terima, kita pegang, kita tak persoalkan. Tapi bila kita buka tafsirannya, kitab-kitab tafsir, kadang-kadang kita lihat ada cerita-cerita tambahan. Dalam Quran tak ada. Kalau dalam Quran tak ada tetapi disampaikan melalui hadis Nabi, hadis itu kalau kuat kita boleh pakai, ya kan? Tapi kadang-kadang ada kisah-kisah dalam kitab tafsir ini yang dalam Quran tak ada, dalam hadis Nabi pun tak ada. Bila tengok siasat-siasat kita kaji-kaji, kalau kita buka kitab Injil lah, kita boleh jumpa sebahagian kisah ini dalam kitab Injil mereka. Jadi kita kata ini Israiliyat. Bagi ahli sunnah wal jamaah kita bersikap berhenti, maknanya kita leave it as it is. Ada masalah tak dengan sistem soalan? Sempurlah duduk kucing. Ahli sunnah wal jamaah umumnya mengatakan bila kita berhadapan dengan kisah-kisah termasuk Israiliyat, kita tawakuf. Tawakuf maknanya kita jangan bertindak. Kita katakan ini mungkin betul, mungkin daripada kisah yang asal dalam Injil ataupun Taurat. Tapi kita tak pasti, ada kemungkinan juga ini cerita yang ditambah-tambah oleh orang-orang ahli kitab yang bukan yang asli. Kita tak tahu. Bila kita tidak tahu, kita terima pun tidak, kita tolak pun tidak. Seadanya begitu, begitulah. We leave it as it is. Apa tak? Kecuali kalau kisah-kisah ini bertentangan dengan apa yang ada dalam Al-Quran ataupun bertentangan dengan hadis yang benar daripada Nabi. Kalau dia clash, kalau dia bertentangan, barulah kita tolak Israiliyat tadi. Contoh ya, Israiliyat kisah yang kita tolak sebab bertentangan dengan sifat seorang Nabi. Kisah bagaimana pada satu ketika diceritakan Nabi Daud. Nabi Daud bukan seorang Nabi dan juga seorang raja. Wah, kuasanya hebat, kerajaannya besar. Satu masa dia pergi memburu, buru masuk hutan gitu gini, nampak ada seorang wanita sedang mandi di sungai. Punyalah cantik tuan. Tuanku ni pun tengah nak berburu, nak tengok burung ke tengok rusa, dah tengok perempuan mandi pula. Tak pakai pakaian apa-apa. Sampai mengganggu jiwa dan perasaan, makan tak nyenyak, tidur tak basah, mandi tak kenyang. Kok kelakar? Nah, iya, pasal Israiliyat yang terbalik pun tak apa.
terdenang-denang, siapakah tuan putri yang begitu bagaikan turun daripada kayangan? Siasat-siasat rupanya bini orang. Ikut ceritanya itulah cerita. Ingat yang saya cerita Israeliat, dia ni bukan cerita betul dalam Quran dan hadis. Tuan-tuan kena bezakan dia. Takut nanti bawa balik ceritanya tulis kat Facebook, kuliah Ustaz Fatir cerita pasal Nabi Daud, habis saya riwayatnya. Sekalian, siasat-siasat rupanya isteri kepada salah seorang panglima dia sendiri. Tapi sebab dah sangat ni, dah terpesona, dia raja, Nabi lagi. Apa dia buat? Dia buatkan satu hela, satu rancangan, sampaikan suami wanita tadi disuruh hantar pergi perang jauh-jauh. Bila dah perang jauh-jauh, bawa cerita laki kau dah mati dalam peperangan, maka tuanku dapatlah kahwin dengan bini orang. Macam cerita Melayu lah. Ada cerita Melayu macam tu, lebih kurang. Ini kita kata cerita Israeliat yang kita kena tolak. Tak boleh nak kata mungkin ya, mungkin betul, mungkin cerita Injil yang asal, cerita Taurat asal macam tu. Tak ada. Pasal dia terang-terangan bertentangan dengan keyakinan akidah kita yang kita ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa seorang yang dipilih menjadi nabi ada sifat-sifatnya yang mulia. Seorang yang amanah, seorang yang siddiq, fatanah, bijak, seorang yang jujur. Bagaimana mungkin seorang nabi memimpin umat, diberikan amanah oleh Allah, diberikan kemuliaan kerajaan lagi, tetapi mempunyai hati yang begitu tercemar, tidak dapat mengawal nafsu kepada seorang wanita, sampai kena mengkhianati panglimanya sendiri kan? Nah, itu contoh Israeliat yang kita terpaksa tolak. Okay? Jadi nak jadi cerita lah, Profesor Hamka dia kata ada kemungkinan bahawa riwayat ini sampai kepada sahabat Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum. Kemungkinan mereka ini ada membaca kitab-kitab ahli kitab. Kemungkinan mereka itu kan kita kata, kita diajar bila dapat cerita ahli kitab Israeliat jangan terus tolak, seperti mana jangan terus terima. Mereka pun sampaikan kisah Nabi Adam dalam syurga, seorang diri, tertidur, bangun tiba-tiba ada seorang wanita, ya kan? Pasal ini bukan hadis, tuan-tuan. Riwayat ini kalau namanya hadis dia sampai Nabi. Kalau Rasulullah SAW yang bersabda, kalau Nabi SAW yang bercerita, itu hadis. Tapi ini Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum tak mengatakan kami dengar Nabi berkata. Tak, mereka yang cerita. Ini bukan hadis. Ini dikenali sebagai apa, tuan-tuan? Tahu tak? Kata-kata Nabi ini disebut sebagai athar. Athar. Athar, riwayat sampai kepada sahabat, sahabat cerita, bukan sahabat kata Nabi yang bersabda, ya. Jadi bila sampai pada sahabat, ini kata-kata sahabat. Kata sahabat, para ulama bincangkan, dia hujah ke tidak, boleh kita pakai jadi dalil ataupun tidak. Itu panjang ceritalah, saya tak nak sebut dalam kuliah kita ini. Pokoknya maka para ulama punya pandangan yang berbeza. Mereka mengatakan terulang pada kita. Nak percaya Nabi Adam masuk syurga seorang dulu, ataupun masuk syurga dah terus masuk dua orang. Masalah besar tak? Tapi nak cerita masuk syurga, itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Nah, kemudian bila Nabi Adam dengan Hawa masuk dalam syurga, boleh makan apa sahaja, kan? Akhirnya nanti kalau kita lompat ceritanya, dikeluarkan daripada syurga, disuruh tinggal dalam dunia bila dah melakukan dan melanggar larangan Allah. Maka hari ini bila saya duduk saja, ada yang berikan soalan, kenapa Nabi Adam
disuruh tinggal di dalam syurga, sedangkan tujuan sebenar dan tujuan asal jadikan dia itu khalifah di mana? Di bumi. Kan kisah awal kemarin, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan, kata Allah, khalifah di bumi itu manusia. Kenapa ya Allah suruh Nabi Adam tinggal dalam syurga? Tak kisah masuk seorang dulu ke masuk dah berdua orang, tak kisah ya, tak kisah. Tutuplah tepi tuan-tuan, jangan kacau fikiran kita lagi dah. Kita jangan gaduh. Kalau ni separuh kata masuk seorang dulu, separuh kata masuk dah dengan isteri, tak ada masalah pun, no problem. Persoalan kenapa masuk syurga? Kenapa Allah suruh tinggal dalam syurga? Padahal tujuan kan nak jadi khalifah di bumi. Terus diciptakan oleh Allah, terus suruh duduk kat dunia kan senang. Susah, ya kan? Tuan-tuan, para ulama sekarang beri pandangan berbagai pandangan. Kenapa Nabi Adam diletakkan oleh Allah untuk tinggal dalam syurga terlebih dahulu? Macam-macam pandangan para ulama. Antara yang menarik perhatian saya ialah, saya rasa kemungkinan besarlah sebab Allah nak tunjukkan ada cerita yang menjadi pengajaran iktibar kepada kita semua. Allah boleh terus letakkan dalam dunia, tapi Allah nak buat ada cerita untuk menjadi iktibar bahawa nak hidup dalam dunia ini mesti ada cabarannya, mesti ada cobaannya, barulah layak nama khalifah. Ya kan? Itu kan satu tugas amanah besar, satu kemuliaan yang dipilih oleh Allah diberikan kepada manusia. Apa sahaja tugas besar, apa sahaja jawatan mulia, apa sahaja anugerah Allah beri, mesti ada cobaan dan ujiannya. Ujian yang nombor satu apa? Ujian menghadapi hasutan musuh nombor satu, yaitu syaitan. Allah nak tunjukkan kepada manusia sebelum masuk jadi khalifah ke bumi, lihat macam mana jahatnya musuh kamu ini yang Allah jadikan. Sampaikan dalam syurga begitu sekali. Nabi Adam alaihissalam sampai boleh diperdaya oleh iblis yang tak senang duduk selagi tidak manusia ini buat kesalahan dan kesesatan. Maka kemungkinan besar itu hikmahnya supaya kita ini tahu cerita asal, supaya bila kita teruskan kehidupan sebagai keturunan Nabi Adam alaihissalam di atas muka bumi ini sebagai khalifah yang diberikan kemuliaan oleh Allah, jangan sampai kita lupa ada cobaannya, ada ujiannya. Ujian yang paling berat antaranya ialah kita kena selalu berhati-hati. Ada musuh nombor satu yang tak akan duduk diam dan tidak akan senang melihat kita ini dalam kebenaran. Kita cakap ni syaitan dengar tak? Kalau dengar pun peduli tak? Tapi peringatan untuk kita. Akhirnya tuan, akhirnya kita hanya boleh menjangkakan agaknya itu tujuan Allah. Tapi Allah sendiri tak ceritakan kenapa. Kita carilah dalam Al-Quran, kita carilah dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada penjelasan yang jelas kenapa sebenar-benarnya, hikmahnya, kenapa Allah jadikan manusia jadi khalifah di bumi, tapi Allah suruh duduk Nabi Adam tadi dalam syurga terlebih dahulu. Wallahu a'lam. Dalam perkara seperti ini Allah dah berpesan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak sepatutnya ditanya dan dipersoalkan apa yang dia buat, sebab dia boleh buat apa dia hendak. Dialah Allah, dialah Rabbul Alamin, dia Tuhan penguasa di atas segala sesuatu alam yang ada. Maka kalau dialah yang memiliki alam ini, dialah Tuhan yang satu, dialah yang berhak nak menentukan apa pun. Kalau nak buat apa pun kita nak persoalkan tak? Why must we preoccupy ourselves by questioning Allah's motives? Kalau ada benda Allah buat, Allah terangkan, Allah jelaskan, kita faham, kita terima. Kalau Allah tak jelaskan kenapa, ya sudah,
Bukan Allah tidak report pada kita. Betul tak? Wahum yus'alun, tapi manusia itu sendiri yang harus sibuk memikirkan dan bimbang bahawa akhirnya kita yang nanti dipersoalkan oleh Allah. Allah buat apa? Bukan kedudukan kita nak persoalkan kenapa Allah buat, tapi kita buat apa-apa, Allah yang berhak mempersoalkan kenapa kita buat perkara tersebut. Ya. Jadi jawapan saya kepada soalan ini, wallahu a'lam. Saya tak tahu dengan pasti. Ulama kasih pandangan, itu setakat pandangan. Mungkin betul, mungkin tidak. Mungkin iya, mungkin tidak. Wallahu a'lam. Pokoknya itu perbuatan Allah, itu rencana Allah. Berlaku dah? Dah terjadi tak? Dah pernah tak Nabi Adam duduk dalam syurga? Dah pernah berlaku tak Nabi Adam kena perdaya oleh iblis? Berlaku tak Nabi Adam mendekati dan makan daripada pohon yang dilarang? Berlaku tak kemudiannya kerana kesalahan tersebut Allah keluarkan Nabi Adam tinggal dalam dunia? Dah berlaku pun, ya kan? Kita serahkan hikmahnya tadi, rahsianya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat lagi sekali ayat 35. Wa qulna, dan kami berkata, ya Adam uskun anta, wahai Adam duduklah engkau, wa zawjuka, dan istrimu, al-jannah, dalam syurga. Wa kula, dan makanlah kamu berdua, minha, daripada syurga ini, ragadan, banyak mana pun nak makan, makanlah. Haitsu syi'tuma, mengikut apa yang kamu berdua inginkan. Tapi Allah kata, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat, jangan kamu berdua mendekati pun, taqraba, jangan dekat pun, hadhihi syajarah, jangan dekat apa? Pohon ini. Ini ada satu pokok ni, don't even come close to it. Jangan datang dekat pun kepada pokok ini satu. Fatakuna minadh dhalimin. Kalau tidak, kamu akan termasuk dalam golongan orang yang berlaku zalim. Allah kasih Nabi Adam dengan isteri nak makan apa makan. Seronok ya. Tak payah nak beratur bawa duit kat pasar timbang nak beli kambing tu beli lembu, tak payah dah. Nak makan apa makan. Berapa banyak nak makan? Ragadan. Berapa banyak ambillah nikmat. Haitsu syi'tuma, ikut yang kamu dah. Tapi Allah letak ada peraturannya. Satu pokok ni jangan dekat. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Tuan-tuan, kita lihat. Ada tak pengajaran untuk kita? Saya bila baca ayat ni, saya terdenung. Saya baca pula sedikit tafsiran yang ada para ulama tulis. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah berikan kebebasan kepada Nabi Adam dan Hawa. Kenikmatan, freedom. Whatever you want to eat, you eat. Whatever you want to do, you do. Enjoy yourselves. Nikmatilah. Dalam surga buatlah nak makan apa makan. Itulah kebebasan.